Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah prinsip penghayatan etika dan peradaban Dr. Abu Zarin dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami dari kumpulan 3 akan menetapkan tugasan kali. Sebelum memulakan sesi pembintangan, saya akan memperkenalkan kumpulan saya terlebih dahulu. Kumpulan saya terdiri daripada Rasa Ika Abdullah, Wan Syafiq Daniel bin Wan Muhammad Zain, Siti Radiah dan Nur Rahimi, Muhammad Syaril bin Lamapa, yang terakhir Rum Maisara binti Zahara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Syafiq Daniel bin Wan Muhammad Zain dari ISMP Sains. Kami dari kumpulan 3 dengan seramai 5 orang akan membentangkan poster kami yang bertajuk Sekolah Vernacular. Apa itu Sekolah Vernacular? Sekolah Vernacular adalah sistem pendidikan yang berpaksikan kaum, bahan pendidikan bersumberkan negara bangsa masing-masing dan penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sebelum Penyata Razak 1956 diwartakan, Sekolah Vernacular terbahagi kepada 4 jenis, iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular Tamil dan Sekolah Vernacular Inggeris. Baik, saya akan mengisahkan serba sedikit mengenai sejarah Sekolah Vernacular Melayu. Pada tahun 1950, kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri Selat. Belanda, Gubernur Negeri Selat, telah mencadangkan supaya menubuhkan sekolah-sekolah vernacular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Sekolah vernacular Melayu telah ditubuhkan di negeri Singapura, Pulau Pinang dan Melaka pada tahun 1856 sehingga 1863. Sekolah vernacular Melayu ini menyasarkan sistem pendidikan baharu namun masih menyisihkan pendidikan Islam. Sekolah ini diperkenalkan untuk menghapuskan buta huruf dan mengekalkan gaya hidup tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu. Mata pelajaran yang diaplikasikan di sekolah-sekolah vernacular ini ialah membaca, mengarang, menulis, ilmu hisab, latihan jasmani dan ilmu alam. Manakala bentuk kemahiran asas yang diajar pula ialah perkebunan dan penternakan. Falsafah pendidikan berbentuk kemahiran sengaja disalurkan mengikut dasar dan kelompok untuk mengekalkan masyarakat Melayu sebagai kaum tani dan mengelakkan masyarakat bersatu padu serta memberontak untuk pembebasan dari penjajahan. Sekolah vernacular Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan ianya telah dibiayai oleh British, tetapi pengajian di sekolah ini hanya terhad sehingga di peringkat sekolah rendah sahaja. Murid-murid juga tidak berpeluang untuk menjawat jawatan yang tinggi di kawasan bandar, tetapi berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris. Sekolah vernacular Melayu ini telah dibina dan ditumpukan di kawasan luar bandar dengan persekitaran belajar yang sangat daif. Baik, seterusnya Sekolah Vernacular Cina akan diterangkan oleh saudari Rahsaika. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rasaika Abdullah, nombor metrik di 2021-10-99420, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sains, akan meneruskan pembentangan poster kami, iaitu Sekolah Vernacular Cina. Bagaimanakah Sekolah Vernacular Cina terbentuk? Sekolah Vernacular Cina terbentuk apabila kemasukan beramai-ramai masyarakat Cina ke Tanah Melayu pada ketika itu. Mereka juga sedar akan kepentingan pendidikan untuk anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, pihak British pada ketika itu enggan untuk mengeluarkan pembiayaan bagi mendirikan sekolah untuk masyarakat Cina yang terutamanya tertumpu di kawasan perlombongan. Maka, sekolah tetap didirikan, namun kesemua peralatan dan kelengkapan adalah ditampung penuh hasil daripada derma masyarakat Cina itu sendiri. Bagaimana pula dengan sistem pendidikan? Sistem pendidikan sekolah vernacular Cina lebih berorientasikan sistem pendidikan negara asal, yaitu negara Cina sendiri. Bagaimanakah ini berlaku? Hal ini berlaku kerana sebahagian besar masyarakat Cina yang masuk ke Tanah Melayu pada ketika itu merupakan golongan yang kurang berpendidikan. Mereka mengimport tenaga pengajar guru-guru, bahan bacaan, dan bahan pembelajaran dari negara asal sendiri. Kesan daripada tindakan mengimport guru-guru dan bahan pembelajaran ini adalah sistem pendidikan sekolah vernacular Cina lebih cenderung ke arah negara asal, bahkan dalam aspek-aspek seperti sejarah
dan juga kebudayaan. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini pada rakan yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudari Rahsaika. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam cakna peradaban saya ucapkan. Saya Siti Radia binti Rahimi dengan nombor matrik di 2021-1099423 akan meneruskan dengan pembentangan iaitu berkenaan dengan Sekolah Vernacular India. Sekolah Vernacular India ini terbentuk setelah kemasukan beramai-ramai buruh yang berasal dari India, di mana pendidikan awal hanya diberikan dalam bahasa Tamil kerana kaum Tamil merupakan kumpulan penduduk India yang terbesar di tanah Melayu pada ketika itu. Disebabkan ketika itu pihak British ingin membolot kekayaan di perusahaan ladang-ladang, British telah bermain hela dengan menyediakan pendidikan untuk menarik lebih ramai buruh India untuk datang bekerja di ladang tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pendidikan yang diberikan amatlah daif kerana kelas-kelas hanya diadakan di bangunan-bangunan lapuk dan diajar oleh orang-orang yang tidak terlatih seperti kerani-kerani ladang ataupun digelar sebagai mandor. Tambahan pula, pendidikan di Sekolah Vernacular India ini hanya setakat di peringkat rendah sahaja iaitu selama 4 tahun. Berikutan kekangan sumber kewangan dan tenaga pengajar di kawasan perladangan tersebut. Sekolah-sekolah ini juga tidak mempunyai sukatan pelajaran yang tertentu dan kebanyakannya buku-buku teks ataupun bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan adalah diambil dari negara asal mereka iaitu negara India, di mana sekaligus menjadikan sekolah ini lebih berorientasikan ideologi negara India yang telah menjadikan kaum India ini pada ketika itu tidak mengetahui latar belakang tanah Melayu itu sendiri. Kesannya, Sekolah Vernacular India ini telah menjadikan kaum India ketika itu tidak mempunyai semangat perpaduan bersama dengan kaum Melayu dan Cina ekoran keadaan mereka yang hanya tertumpu di kawasan perladangan. Ini juga adalah tujuan utama pihak British untuk mengelakkan mereka bersatu padu dan melakukan pemberontakan demi mendapatkan kemerdekaan. Sekian sahaja dari saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Saudari Maisara. Sekolah Inggeris bermula apabila dicadangkan oleh J.K. Rogers pada tahun 1903 dengan mempunyai dua kategori iaitu Free School dan Sekolah Inggeris Separuh Bantuan di mana bantuan diperolehi daripada pihak gereja dan pemerintah. Kurikulum Sekolah Inggeris memperlihatkan bahawa pihak Inggeris amat mementingkan akademik dengan menyediakan peperiksaan Cambridge Overseas School Certification. Sekolah Inggeris menawarkan mata pelajaran sains, ilmu alam, pendidikan jasmani, bahasa Inggeris, sejarah Eropah dan matematik. Sekolah yang berasaskan membalik Kristian pula menambah sukatan pembelajaran berasaskan ajaran Kristian seperti pembelajaran kitab Bible. Di samping menjadi pusat penyebaran maklumat dan juga pusat penyebaran agama Kristian, antara tujuan utama penubuhan sekolah Inggeris adalah untuk memastikan penjajahan Inggeris berterusan dan mengawal semangat nasionalisme di tanah Melayu. Kesannya, budaya Barat berjaya diterapkan melalui pembelajaran di sekolah dan menyebabkan anak Melayu sukar disenangi nilai hidup dan budaya tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahril bin Namafa. Saya akan membentangkan tentang sekolah vernacular pada era kini. Baik, seperti yang kita tahu, sekolah vernacular ini adalah sekolah yang bersifat persendirian serta ditubuhkan oleh pihak swasta, badan bukan kerajaan NGO seperti Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPPIM dan juga Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPINA ataupun tokoh-tokoh yang tertentu. Konsep sekolah vernacular masih sama, namun terdapat kekeliruan antara sekolah jenis kebangsaan seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah persendirian. Walaupun sekolah tersebut telah memberikan pendidikan bahasa seperti Mandarin dan Tamil, namun penggunaan bahasa rasmi adalah bahasa kebangsaan dalam urus tadbir dan bahan peperiksaan sekolah. Contoh-contoh sekolah vernacular yang terkini adalah Sekolah Menengah Universal Huaxia dan Austin High International School. Sekolah Menengah Universal Huaxia adalah sekolah persendirian di bawahnya Universal Group.
Sekolah ini terletak di Wisma Wazong, Seri Kembangan, Selangor. Sekolah ini telah melaksanakan sistem dan dasar pendidikan KSSM yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan beroperasi dengan cara yang sama seperti sekolah kebangsaan. Universal Group telah mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dari pusat tuition hinggalah sekarang bersama dengan pusat bahasa ELC, College TMC, College Adam dan juga membantu dalam menguruskan University Metropolitan Asia AMU. Seterusnya, sekolah adalah Austin High International School. Sekolah ini adalah sekolah yang dibina khas yang terletak di Johor Bahru. Mereka telah menawarkan pendidikan kelas atas untuk tahun awal yang membawa kepada tahap menengah berumur 3 tahun hingga 16 tahun. Sejak penubuhan sekolah ini iaitu pada tahun 2011, sekolah ini telah menjadi salah satu sekolah antarabangsa premium di Johor. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Setakat itu saja pembentangan poster kami. Sekian, terima kasih.